Assalamualaikum adik-adik. Pada video kali ini kita akan belajar macam mana cara untuk tolak wang. Jadi untuk tidak membuang masa, jom kita mula. Baiklah adik-adik, sebelum kita mula tolak wang, mari kita tengok dulu beberapa nota yang penting. Yang pertama, unit tidak perlu dikira. Okey? Untuk kali ini kita akan buat soalan wang, tolak wang. Jadi unit wang tu, RM tu kita hanya tulis saja. Jadi kita tak perlu kira. Okey? Yang kedua, samakan rumah. Ini bila kita nak buat bentuk lazim je. Okay? Kita akan susun ikut rumah dia. Okay? Ringgit dengan ringgit, puluh ringgit dengan puluh ringgit, ratus ringgit dengan ratus ringgit dan seterusnya lah. Okay? Yang ketiga, gunakan langkah yang lengkap. Okay? Langkah yang ada dekat sini ni A, B, C, D, ayat matematik, kaedah pengiraan, keluarkan jawapan. Ini semua ialah langkah yang lengkap untuk kita nak jawab soalan-soalan selesaikan. Kalau selesaikan masalah, kita ada tambahan lagi beberapa langkah lah. Okay? Jadi seterusnya, yang keempat ialah kita perlu juga tahu tentang kata kunci untuk tolak. Okay? Sekarang ni kita nak jawab soalan tolak wang, jadi kita kena tahu kata kunci untuk tolak. Okay? Ini antara beberapa contoh kata kunci untuk tolak. Okay? Beza, selisih, kurang daripada, lebih kecil, dikeluarkan, menggunakan, beri kepada, baki dan seterusnya lah. Okay? Ini antara perkataan-perkataan yang perlu kita cari bila kita nak jawab soalan yang tidak diberi siap-siap ayat matematik. Jadi bila soalan tu tidak diberi ayat matematik, kita nak bina ayat matematik tu, kita kena cari kata kunci. Kalau kita jumpa perkataan-perkataan seperti berikut, jadi kita boleh tahu soalan itu ialah soalan tolak. Baik, kita bergerak kepada contoh soalan. Contoh soalan yang pertama, RM582 tolak RM201. Jadi dengar baik-baik cara cikgu baca. RM582 tolak RM201. Okey, depan ini ada RM, cikgu tak baca RM ni. Kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut, adik-adik boleh tengok video cikgu yang sebelum ini tentang tambah wang. Dalam video itu ada cikgu terangkan macam mana cara untuk tulis dan baca wang. Jadi adik-adik boleh tengok dulu video sebelum ni. Cikgu akan letakkan pada description di bawah, ataupun adik-adik boleh tengok dekat atas ni. Okay, ada di situ. Klik dan boleh tengok video sebelum-sebelum ni. Baik, sekarang ni kita akan jawab soalan ini. Okay, kita ada 4 langkah yang perlu kita buat. Langkah yang pertama ialah ayat matematik. Ayat matematik dia dah beri siap-siap, jadi kita tak perlu buat lagi dah. Sekarang ni kita terus pergi kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah kaedah. Kita akan gunakan kaedah bentuk lazim. Jadi kita bina bentuk lazim di bawah. RM582 tolak RM201. Jadi tengok betul-betul cara cikgu susun. Ringgit dengan ringgit, puluh ringgit dengan puluh ringgit, ratus ringgit dengan ratus ringgit. Okay, unit pun kita susun bagi sama. Baik, kita terus tolak. 2 tolak 1 kita akan dapat 1. 8 tolak sifar kita akan dapat 8. 5 tolak 2 kita akan dapat 3. Unit tak perlu kira, kita terus salin saja unit di bawah, jadi terus dapat jawapan dia. Okay, soalan ini senang. Okay, jadi kita tengok langkah yang pertama ayat matematik dah ada. Langkah yang kedua kaedah, kita dah buat bentuk lazim ni. Okay, langkah yang ketiga ialah pengiraan, kita dah kira dekat sini, kita dah dapat jawapan dia. Langkah yang terakhir yang selalu murid-murid lupa ialah keluarkan jawapan. Okay, yang ni kita kena keluarkan, tulis dekat atas ni semula. Okay, jawapan dia RM381. Jadi lengkaplah keempat-empat langkah, itulah jawapannya. Soalan contoh yang kedua, RM5,987 tolak RM2,729. Macam mana nak kira? Sama juga dengan soalan yang tadi. Jadi ini ialah langkah yang pertama, ayat matematik dah ada. Langkah yang kedua ialah kaedah, kita akan gunakan kaedah bentuk lazim juga. Jadi kita buat bentuk lazim dia di bawah. Okay, RM5,987 tolak RM2,729. Okay, susun betul-betul ikut rumahnya. Okay, ringgit dengan ringgit, puluh ringgit dengan puluh ringgit dan seterusnya. Okay, jadi 7 tolak dengan 9 tak boleh, tak cukup. Jadi kita kena kumpul semula. Ambil daripada sebelah ni tinggal 7.
Jangan terus gabung dia jadi 17. Okay, adik-adik tulis dekat atas ni 10. Cikgu lagi suka buat macam ni sebab apa? Memudahkan adik-adik untuk kira guna jari. Okay? Jadi kita tidak akan ada kesilapan. 10 tolak dengan 9 kita akan dapat 1. Okay, tambah balik dengan 7 yang dah ada kita akan dapat 8. Okay, 7 tolak 2 kita akan dapat 5. 9 tolak 7 kita akan dapat 2. 5 tolak 2 kita akan dapat 3. Jadi unit dia ni kita tak perlu kira, kita salin saja unit, tulis di bawah. Dapatlah jawapan dia RM3,258. Okay, langkah yang pertama ayat matematik dah ada. Langkah yang kedua kaedah, kita dah buat kaedah bentuk lazim. Langkah yang ketiga pengiraan, kita dah siap kira. Dapat jawapan dia, kita buat langkah yang keempat iaitu kita keluarkan jawapan. Tulis semula jawapan di atas ini, kita akan dapat RM3,258. Jadi itulah jawapannya. Baik, soalan yang ketiga, ini ialah soalan tolak berturut-turut. Jadi dekat sini kita ada 3 nombor yang perlu kita tolak. Jadi untuk soalan seperti ini, cikgu cadangkan adik-adik tolak 2 nombor. Apa maksud cikgu? Jangan terus ambil 3 nombor, kita ambil 2 nombor di depan ni saja dulu, kita kira 2 ni. Dah selesai kira yang ni, barulah kita kira yang nombor yang ketiga ni. Okay? Sama ada adik-adik nak buat satu bentuk lazim, sambung terus, ataupun adik-adik nak buat 2 bentuk lazim yang berasingan. Okay, mana-mana pun boleh. Jadi di sini cikgu akan buat satu saja bentuk lazim. Jadi ayat matematik langkah pertama dah ada. Langkah yang kedua, okay, kaedah kita akan gunakan bentuk lazim. Jadi kita buat bentuk lazim dia di bawah ni. RM34,261 tolak RM6,817 37 sen. Tengok betul-betul macam mana cara cikgu susun. Ringgit dengan ringgit, puluh ringgit dengan puluh ringgit dan seterusnya. Okay? Walaupun belakang ni tak ada nombor, kena pastikan kita ikut rumah dia yang betul. Jadi belakang ni tak ada nombor, apa kita nak buat? Okay? Kita tambah sendiri titik dekat belakang ni. Sifar. Okay? Kita tambah ni dia tidak mengubah nilai dia. Jadi kita boleh tambah, tak ada masalah. Jadi inilah bentuk lazim dia yang pertama. Okay, sifar tolak 7 tak boleh. Kita kena kumpul semula. Ambil lagi pada sini. Sini akan jadi sifar. 9, 10. 10 tolak 7 kita akan dapat 3. 9 tolak 3 kita akan dapat 6. Titik perpuluhan tak payah kira, turunkan saja. Sifar tolak 7 tak boleh, kena kumpul semula. Ambil daripada sini jadi 10. 10 tolak 7 kita akan dapat 3. Okay, sini dah tinggal 5. 5 tolak 1 kita akan jadi 4. 2 tolak 8 tak boleh, kita kena kumpul semula lagi. Sini jadi 3, sini akan jadi 10. Jangan terus gabung dia jadi 12 supaya adik-adik boleh kira dengan jari. Jadi 10 tolak dengan 8 kita akan dapat 2. Tambah balik 2 yang kita dah ada, kita akan jadi 4. Okay? Jadi 3 tolak dengan 6 pun tak boleh, kita kena kumpul semula. Sini akan jadi 2, sini akan jadi 10. 10 tolak dengan 6 dapat 4, tambah 3 kita akan dapat 7. Okay? 2 turunkan saja 2. Okay, terus dapat jawapan dia RM27,443.63. Jadi di sini adik-adik ada satu lagi nombor yang belum selesai. Jadi dekat sini cikgu nak bagi satu tips. Pastikan adik-adik tanda nombor yang telah digunakan. Sama adik-adik nak potong dia macam ni, ataupun adik-adik nak gariskan macam cikgu gariskan tadi, supaya kita tahu ada satu lagi nombor yang belum kita gunakan. Ini penting supaya adik tidak tertinggal nombor ni. Okay? Jadi sekarang ni cikgu nak buat satu saja bentuk lazim. Kita terus sambung di bawah ni. Okay? RM56. Sini RM56.81. Okay? Pastikan kedudukan dia betul. 3 tolak 1 kita akan dapat 2. 6 tolak 8 tak boleh, kena kumpul semula. Sini kita ambil tinggal 2, sini akan jadi 10. 10 tolak dengan 8 dapat 2. Tambah balik dengan 6 kita akan dapat 8. Titik perpuluhan ni kita salin saja titik ni. Okay? 2 tolak dengan 6 tak boleh, kita kumpul semula. Sini jadi 3, sini akan jadi 10. 10 tolak dengan 6 kita akan dapat 4. Okay, tambah dengan 2 yang dah ada tadi, kita akan dapat 6. Okay, 3
Nak tolak 5 tak boleh, kita kumpul semula lagi. Sini akan jadi 3, sini akan jadi 10. Jangan gabung jadi 13 supaya adik boleh gunakan jari. Jadi 10 guna jari adik-adik, 10 tolak 5 dapat 5. 5 tambah balik 3 yang dah ada, kita akan dapat 8. Jadi 3 turunkan saja 3, 7 kita turunkan saja 7, 2 kita turunkan saja 2. Unit ni pun tak perlu kira, kita turunkan saja unit, kita akan dapat jawapan dia RM27,386.82 Jadi langkah yang pertama ayat matematik dah selesai. Langkah yang kedua kaedah kita dah gunakan kaedah bentuk lazim. Langkah yang ketiga kita dah buat pengiraan tadi sehingga kita dapat jawapan. Langkah yang keempat kita kena keluarkan jawapan, tulis balik dekat atas ni jawapan dia RM27,386.82. Jadi lengkaplah keempat-empat langkahnya. Inilah jawapannya. Kita bergerak ke soalan yang keempat. Baik, untuk soalan keempat ni nampak macam soalan tolak berturut-turut, tapi sebenarnya kalau ikutkan jawapan dia dah bagi. Yang tak ada ialah nombor dekat depan ini, nombor asal dia. Okey. Nombor dekat depan ni tak ada, jawapan dah ada. Okey. Jadi macam mana cara kita nak jawab soalan ini? Kita ikut juga 4 langkah itu, tapi kali ini kita kena buat ayat matematik kita yang baru. Jadi, untuk soalan seperti ini, kita nak cari dalam kotak ni, tempat kosong ni. Untuk cari tempat kosong, kita kena pastikan tempat kosong ini duduk sendirian. Apa maksud cikgu duduk sendirian? Adik-adik boleh tengok dekat sini ada tanda sama dengan. Sini ada nombor, sini ada nombor, sini ada kotak. Okey, adik-adik kena pindahkan dua nombor ini pergi sebelah. Selepas pada tanda sama dengan ni hanya ada satu kotak saja, nombor-nombor semua duduk sebelah sana. Jadi, kita akan pindahkan nombor ini pergi sini dan kita akan pindahkan juga nombor ini pergi sini. Okey, bila kita pindah, tanda tolak dia ni akan jadi tambah. Dia akan berubah. Dia melintasi saja tanda sama dengan, okey, tanda tolak ini akan jadi tambah. Jadi kita buat ayat matematik dia yang baru. Kotak sama dengan, okey, nombor ni kita pindah pergi sebelah, okey. RM14,815. Okey, tolak ni akan jadi tambah. Ambil nombor ni dulu. RM56.81 tambah, okay, nombor ni tolak ni jadi tambah, pindah pergi sebelah juga akan dapat RM6,817.37. Jadi ini ialah ayat matematik kita yang baru. Langkah yang pertama ayat matematik, inilah dia. Kita dah buat ayat matematik kita sendiri. Langkah yang kedua ialah kaedah. Kita akan gunakan kaedah bentuk lazim. Jadi soalan ini dah berubah jadi soalan tambah. Okey, kita dah pernah belajar sebelum ni macam mana cara untuk tambah wang. Kalau adik-adik belum tengok lagi video cikgu untuk tambah wang, adik-adik boleh tengok pada description dekat bawah tu, cikgu akan letakkan link dia, ataupun di atas ni adik-adik boleh klik. Okey, nanti adik-adik boleh tengok. Okey, jadi kita ambil dua nombor ni saja dulu untuk kita tambah, buat bentuk lazim dia. RM14,815 tambah RM56. Okey, sini RM56.81. Jadi sini tak ada nombor, kita tambah sendiri, tidak mengubah nilai dia. Jadi kita boleh tambah, tak ada masalah. Okey, sifar tambah dengan 1, kita akan dapat 1. Sifar tambah dengan 8, kita akan dapat 8. Titik perpuluhan turunkan saja. 5 tambah 6, kita akan dapat 11. Jadi sini 1, 1. 1 tambah 1, 2 tambah 5, kita akan dapat 7. 8 turunkan saja. 14 ni pun turunkan saja. Okey, unit pun kita turunkan saja. Jadi, ini kita dah garis tadi. Ini ada satu lagi nombor yang belum kita gunakan. Kita boleh terus buat satu saja bentuk lazim dekat sini. Tambah saja dekat bawah. Okey. 6,000. Tengok 4 ni rumah ribu. RM6,817.37. Okey, susun betul-betul supaya tidak silap. Okey, berada di rumah dia yang betul. Okey. 1 tambah 7 kita akan dapat 8. 8 tambah 3 kita akan dapat 11. 1 tambah 1 tambah 7 kita akan dapat 9.
7 tambah 1 kita akan dapat 8. 8 tambah 8 kita akan dapat 16. 1 tambah 4 dapat 5. 5 tambah dengan 6 kita akan dapat 11. 1 tambah 1 kita akan dapat 2. Unit ini kita salin saja dan jangan lupa titik perpuluhan kena tulis. Okey, letak titik perpuluhan. Okey, jadi dapatlah jawapan dia RM21,689.18. Jadi langkah yang pertama kita dah siap tadi. Okey, ini ayat matematik kita dah buat sendiri. Langkah yang kedua ialah kaedah, kita dah buat bentuk lazim tadi. Langkah yang ketiga ialah pengiraan, kita dah kira tadi sampai siap, dah dapat jawapan dia. Langkah yang keempat, kita keluarkan jawapan kita dekat atas ni. Jadi dapatlah jawapan dia RM21,689.18. Jadi itulah jawapannya. Contoh soalan yang kelima. Berapakah beza antara 4,572 dan 12,714? Jadi pada soalan ini, dia tak beri kepada kita ayat matematik. Jadi langkah yang pertama kita kena buat sendiri. Untuk nak buat ayat matematik, kita kena tengok dalam ni ada ke tidak kata kunci. Apakah dia punya operasi yang kita akan gunakan, sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Jadi di sini kata kuncinya ialah beza. Bila beza, okay, kita kena tolak. Ada tadi cikgu letakkan di dalam nota penting yang pertama tadi, okay, yang keempat tu, okay, antara contoh-contoh kata kunci untuk tolak. Jadi salah satu daripadanya ialah beza. Bila kita jumpa beza, kita kena tolak. Okay. Jadi untuk tolak, dua nombor yang ada ini, okay, walaupun 4,572 ni berada di depan, adik-adik kena ambil nombor yang belakang ni dulu. Sebab apa? Sebab nombor belakang ini lebih besar daripada nombor ni. Kalau adik-adik ambil nombor ni dulu, adik-adik tak boleh tolak. Jadi kita ambil nombor yang besar dulu, okay, baru kita tolak dengan nombor yang lebih kecil. Jadi buat ayat matematik dia. 12,718 tolak 4,572 sama dengan berapa jawapan dia. Nanti kita kira. Okey. Jadi dapatlah ayat matematik ini ialah langkah yang pertama. Okey, kita dah ada sumber rujukan dia, apa yang kita nak kena kira. Pastikan adik sentiasa ada ayat matematik. Kalau dia dah bagi, alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, adik-adik kena buat ayat matematik macam ni. Okey. Ini ialah sumber rujukan kita. Kalau tak ada ini, adik-adik akan susah untuk kira. Jadi, kita boleh buat bentuk lazim dia. 12,718 tolak 4,572. Okey. 8 tolak 2 kita akan dapat 6. 1 tolak 7 tak boleh. Kumpul semula daripada sini 6, sini jadi 10. 10 tolak dengan 7 kita akan dapat 3. Tambah 1 yang dah ada kita akan jadi 4. Okey. 6 tolak 5 kita akan dapat 1. 2 tolak 4 tak boleh. Kumpul semula, ambil daripada sini tinggal sifar, sini jadi 10. 10 tolak 4 dapat 6. Tambah dengan 2 kita akan dapat 8. Jadi dapatlah jawapan dia 8,146. Ini langkah yang pertama ayat matematik, kita dah bina ayat matematik sendiri. Langkah yang kedua ialah kaedah, kita dah buat bentuk lazim. Langkah yang ketiga pengiraan, kita dah kira sampai dapat jawapan. Langkah yang keempat kita keluarkan jawapan kita, tulis balik dekat atas ni RM8,146. Jadi itulah jawapannya. Contoh soalan yang keenam. Okay. Berapakah baki jika RM8,186.26 ditolak daripada RM22,617? Okay, jadi macam mana cara nak kira? Yang pertama, kita kena bina dulu ayat matematik dia. Sebab apa? Ayat matematik tidak diberi. Jadi kita bina dulu ayat matematik. Untuk bina ayat matematik, kita kena tahu apa operasi yang perlu dibuat. Okay, sini dia bagi siap-siap dah ditolak. Okey, ada dah situ satu. Satu lagi ialah baki. Kita ada dua kata kunci dekat sini. Jadi confirmlah soalan ini ialah soalan tolak. Jadi kita akan tolak. Sebelum itu kita kena tengok kita ada dua nombor, okey, 22,000 dengan 8,000 ni. Okey, jadi kita akan ambil nombor yang besar dulu. Sebab kita nak tolak, kalau kita ambil nombor kecil dulu kita tak boleh tolak. Jadi kita ambil nombor besar dulu.
RM22,617 tolak RM8,186.26 sama dengan berapa? Nanti kita kira. Dapatlah ayat matematik dia. Kita dah ada panduan apa yang kita nak kena buat. Sekarang ni kita pergi ke langkah yang kedua, iaitu kaedah. Kaedah kita akan gunakan masih lagi kaedah bentuk lazim. Jadi kita akan buat bentuk lazim dia RM22,617 tolak RM8,186.26. Sini tak ada nombor, kita letak titik, letak sifar, kita tambah sendiri, tak ada masalah. Okey, jadi dapatlah bentuk lazimnya. Sifar tolak 6 tak boleh, kena kumpul semula, ambil daripada sini tinggal 6, sini akan jadi 9, sini akan jadi 10. 10 tolak 6 kita akan dapat 4. 9 tolak 2 kita akan dapat 7, titik perpuluhan turunkan saja. 6 tolak 6 kita akan dapat sifar. 1 tolak 8 tak boleh, kumpul semula, sini tinggal 5, sini akan jadi 10. 10 tolak 8 kita akan dapat 2, tambah 1 kita akan dapat 3. 5 tolak 1 kita akan dapat 4. 2 tolak 8 tak boleh, kumpul semula, tinggal 1, sini tinggal 10. 10 tolak dengan 8, 10 tolak 8 kita akan dapat 2. 2 tambah balik dengan 2 yang dah ada, kita akan dapat 4. 1 turunkan saja 1. Jadi dapatlah jawapan dia RM14,430.74. Langkah yang pertama dah selesai. Okey, ayat matematik. Langkah yang kedua, kaedah dah selesai. Kita dah buat bentuk lazim. Langkah yang ketiga ialah pengiraan. Kita dah siap kira, dah dapat jawapan. Langkah yang keempat, jangan dilupa. Okey, naikkan balik jawapan kita ni, keluarkan jawapan, tulis semula RM14,430.74. Jadi inilah jawapannya. Baiklah adik-adik, itu saja untuk video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.